Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini ya. Saya dengan hari ini ada tetamu istimewa, Teacher Mas kita ya. So, Subhanallah. apa khabar? You all ni baru balik kerja ke? Sedang buat apa ke? Teacher Mas, apa khabar? Alhamdulillah. Kak Ni sihat? Alhamdulillah sihat. Diberi Senyum kelapangan, semua lah mak ni kita. diberi semangat sekarang. Dulu takut nak live. Ni hari-hari pula jadi live. Subhanallah. Good. Good, All good. the best to you. Thank you to you too. Okay. Dan saya kat sini hari ini sebagai tanda sokongan kepada Puan Ni untuk terus live dan berkongsi ilmu fonik dengan kami menerusi Facebook Live insya-Allah. Ya, dah lama dah kan you all duk suruh Kak Ni ala live tapi tak berani. Bukan tak berani apa. Tak reti nak bercakap depan kamera, rasa macam cakap sorang-sorang. Tapi Alhamdulillah dah 2-3 kali ni dah rasa comfortable. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Which is that one is a good start. Good start Alhamdulillah. Good And start. a lot of support. A lot of support daripada sahabat-sahabat. Semestinya. So Alright. siapa dengan kita? Siapa dengan kita ya? Siapa di sana? Boleh say hi kepada kami. Boleh bagi tahu you all kat mana? Saya Ya. KL. Cikgu Mas? Saya dari Johor Bahru. Saya orang Kelantan. Saya orang Terengganu. Makan ikan dalam pinggang. Sebelah-sebelah je. Sebelah-sebelah. Jadi kalau Sebelah-sebelah. tubik bahasa Kelantan, subik bahasa Terengganu, tak payah kena tanya. Tak payah kena tanya. Tak payah kena tanya. Okey, siapa yang bersama dengan kita ni? Wan Nur Fadila. Hai, Wan Nur Fadila dari Kertih Kemaman Terengganu. Dari Kertih. Hai, Terengganu orang demo. Assalamualaikum. Orang demo. Wan Nur Fadila bersama dengan kita. Waalaikumsalam Hidayah. Hidayah. Teacher Emma pun dah sama-sama dengan kita. Thank you so much. Noor Effendi, hi teacher. I am Fendi dari Bangi teacher. Bangi, okey. Ya. Teacher D kita, Khadijah pun ada bersama kita. Okay, so sebelum kami mula, teacher nak minta jasa baik semua. Hari ni bukan hari biasa-biasa. Puan Ni, sebelum ni dia dah cuba seorang-seorang dan hari ini dia berteman, Puan Ni berteman dan InsyaAllah kami akan kongsikan sedikit tentang fonik itu sendiri dan melalui pengalaman saya, pengalaman Puan Ni sendiri sepanjang proses mengajar anak membaca menggunakan kaedah fonik. Jadi sebelum kami pergi lebih jauh, kami minta jasa baik kalian semua untuk tekan button like dan share. Kalau boleh watch party, ajak kawan ramai-ramai untuk bersantai-santai bersama dengan kami pada petang ini. Live bersama Puan Ni Iliani dan saya, Teacher Mas. Yes. Thank you. Tolong share kan semua. Oh, Cikgu Ani, Puan Rahani pun ada daripada Kancah. Hai Kak Ani. Syarah dari UTM. Hai. Waalaikumsalam. Subhanallah. Terima kasih. Ni yang bersama dengan kita pada petang ini ni, dari mana kalian mendapat perkhabaran kami berdua akan live ni? Hidayah dari JB juga, dari Johor Bahru. Subhanallah, Alhamdulillah. So, Kak Ni, hari ni selain daripada kita nak borak santai-santai tentang fonik, sebenarnya hari ini juga di penghujung rancangan kita pada petang ini, saya berbesar hati sebenarnya nak memberi hadiah kepada 3 orang penonton bertuah kita, tapi dengan syarat. Dia perlu menjawab beberapa soalan daripada Kak Nik sendiri ataupun mungkin daripada saya sendiri. Okay, alright. Seronoklah, tak rugilah dia orang bersama kita kan. Ada hadiah istimewa at the end of the show. At the end of the show. Ya, kena teman kami sampai habis. Kena bersama-sama dengan kita sampai akhir. Sampai akhir insyaAllah. Yeah. Alright, okay. Hi Shima. Thank you for sharing Faika. Thank you so much.
Waalaikumsalam Puan Rafiza. Hai semua. Nur Syahada. Okey Puan Nik. Hai. Yes. Jom kita dah boleh mula sesi panas apa tak nak kata-kata tadi tu? Panas badan ke? Okey. Warm up. Okey. Dah ni kita boleh mula pada mungkin kita ada sesi yang pertama daripada kita berdua tentang kaedah fonik itu sendiri. So anything pendahuluan daripada Kak Nik dulu? Yelah, kaedah fonik kan sekarang ni orang dah mula kenal dah fonik apa. Dulu Kak Nik ingat 20 over years ago orang telefon, saya nak beli buku lah, buku hidroponik. Jadi fonik ni orang tak biasa dengar kan. Jadi sekarang ni orang dah mula dengar sebab dah ramai sahabat, dah mula kongsi di Facebook dan media sosial lain what fonik is all about. So actually fonik ni sebenarnya makna dari segi bahasa yang mudah is bunyi. Cuma orang kadang tak jelas bunyi apa. Mas, ni cikgu nak tanya bunyi apa? Fonik tu bunyi apa? Dalam bahasa pertuturan. Bunyi-bunyi dalam bahasa pertuturan. Jadi sahabat semua, inilah masa juga saya check Teacher Mas ni sebab dia ni pun certified trainer bacalah aku dan Easy. Saya check ni betul kata ilmu fonik dia ni. Okay. Betul, so, insya-Allah. Bunyi dalam bahasa pertuturan ya. Bunyi yang paling kecil. Sebab ada orang ingat fonik ni babi bu, caci cu. Mas. So that one is lebih kepada suku kata sebenarnya kan? Kalau babi, jaji tu. Ya, babi bu adalah gabungan bunyi-bunyi kecil dengan bunyi-bunyi a. Kecil. Yes. Jadi dalam kaedah fonik yang kita nak ajarnya bunyi yang paling kecil dalam bahasa bunyi paling pertuturan. Kecil. The smallest saya selalu maklum kepada peserta kalau dekat tempat khusus, diorang tanya kenapa kena sebut bunyi paling kecil tu. Saya kata it's not a big deal sangat, tapi kalau kita tak sebut bunyi paling kecil, dianya akan memberi impact kepada perkataan-perkataan yang anak akan sebut. I said contohnya kan untuk huruf N tu, kalau kita sebut nah. Yes, nah tu is bunyi juga. Tapi cuba cari perkataan yang berakhir dengan nah tu I said. Contoh makan. Kalau N tu you ajar nah, takkan anak sebut makan nah. So nah tu besar, so kena kecilkan. Itu yang kami selalu tekankan, bunyi paling kecil. Makan, paling kecil berbanding dengan nah tu. So alhamdulillah jawapan itu orang kata memberi penjelasan dan mereka boleh terima. Puas hati. Ya, orang tak faham sebenarnya bunyi kecil dalam bahasa pertuturan ni apa. Tapi Kak Nik juga selalu cakap kat dia orang macam ni. Ingat tak kalau baby kecil, mula-mula dilahirkan umur 2-3 bulan, bunyi apa yang mereka keluarkan? Bunyi apa? Kan? Bunyi U, bunyi I. Itulah bunyi dalam bahasa pertuturan yang kita nak ajar. Bahasa pertuturan. Yes, betul. Yes. Jadi kaedah fonik mengajar bunyi itu. Ya, betul. Dan yang paling pentingnya saya juga selalu tekankan is bunyi yang kita ajarkan ini adalah fitrah. Kaedah fonik itu sendiri adalah kaedah fitrah. Kenapa? Sebab kita ajar bunyi dan bunyi-bunyi ini sebenarnya orang kata kita tak perlu ajar pun anak. Memang sedari kecil dia dah mengeluarkan bunyi-bunyi kecil itu. Sebab itu kita panggil fonik itu merupakan salah satu kaedah fitrah itu sendiri. Yes. So betul, berbalik kepada apa yang Mas tanya tadi, kaedah fonik tu kaedah apa? Kaedah bunyi dalam bahasa pertuturan ianya fitrah sebabnya bila manusia dilahirkan bunyi-bunyi itu yang dikeluarkan. Masa umur sebulan, 2 bulan, U, A, lepas tu bila dah besar sikit, kita ajar kan? Tu diwakili oleh huruf B. Kemudian dan sebagainya. Bila dia besar sikit dicantum-cantum, dah jadi babi bu. Jadi babi bu, suku kata tu dah besar. Dah besar, betul. Besar. Jadi kita nak ajar yang kecil, tapi bila kita yang ajar yang kecil, dia dapat the easiest way, So bagilah bunyi apa pun mereka boleh gabung. Sama macam Nur Ain Syakirah, anak Mas yang nombor 2 tu, nombor plate kereta JQW, dia tak baca JQW, dia baca Jekewah.
Cucu fonik matok lah tu macam tu. Ya, tapi ada orang dia risau macam tak tahu ABC nanti macam mana nak pergi sekolah, that kind of thing kan. Tapi Mas sebagai, dulu Mas guru kan? Betul. Dulu Mas guru tabika kemas kan? Betul. Jadi Mas ada pengalaman mengajar guna bukan kaedah fonik untuk belajar membaca, betul tak? Betul. Cuba cerita sikit. Okey. Tapi sebelum nak cerita tu, bagi yang bersama dengan kita ni almost 50 orang yang bersama dengan kita pada petang ini. Setiap perkataan yang kami bualkan ini sebenarnya nanti pada akhir rancangan nanti kami akan tanyakan soalan berdasarkan perbualan kami daripada awal hingga akhir. So minta kalian semua take note. Mungkin ada pengisian-pengisian, isi-isi penting daripada Puan Nik dan saya sendiri yang mana ianya akan menjadi jawapan kepada soalan di akhir rancangan nanti. Mungkin insyaAllah 3 orang yang bertuah akan mendapat hadiah daripada saya. Saya ingin berbesar hati nak beri reward card dan reading checklist kepada 3 orang yang bertuah. Jadi stay tune sama-sama dengan kami dan ambil take note, orang kata take note setiap perkongsian yang kami kongsikan. Baiklah, menjawab persoalan Kak Nik tadi, pengalaman saya sebelum ni saya merupakan seorang guru tabika kemas. 8 tahun berkhidmat di tabika kemas. 6 tahun pertama saya menggunakan kaedah rojak. Kaedah rojak. Pasembok. Pasembok. Yang ni tak jadi, ni tak jadi, tukar guna macam ni. Ni tak jadi, tukar guna macam ni. Last sekali anak tu tak jadi apa-apa. Dan yang menariknya, 6 tahun saya menjadi guru kemas tu, kaedah yang saya gunakan tu subhanallah, saya tak tahu yang saya sepanjang 6 tahun saya mengajar, saya menggunakan kaedah mengeja. Yang mana ketika itu Kak Nik, Mas ingat kaedah mengeja tu merupakan satu-satunya kaedah nak ajar anak baca. Tak ada kaedah lain. Tak ada kaedah lain dah. Tu je kaedah yang ada. Sebab apa? Sebab cikgu Mas pun dulu ajar Mas membaca macam tu. Mak pun masa kat rumah nak bimbing Mas baca pun kaedahnya macam tu. Jadi masih ingat itulah satu-satu je kaedah yang ada untuk ajar anak membaca. So what happened bila kaedah tu tidak berkesan, apa yang berlaku is saya blame anak murid tu. Anak murid tu yang lambat. Anak murid tu yang tak pandai. Kaedah tu dah betul dah. Anak murid tu yang tak pandai. Ini confession masa hari tu. Confession. Ya. Dan sebelum saya meletakkan jawatan, itu kali pertama sebenarnya saya dah cuba untuk meletakkan jawatan sebab saya rasa saya fail jadi guru. Sebab bila sebut cikgu tadika ni, selain daripada ajar kenal nombor Kak Nik, parents dia berharap anak dia boleh baca, at least kenal ABC. So pada saya, kalau saya jadi guru tadika, saya tak boleh nak ajar anak murid saya membaca walaupun dia hebat dalam bidang-bidang lain macam berkawan, should be okay, tak ada masalah kan. Tapi bila dia orang tak boleh membaca, saya sebagai guru, saya yang rasa fail masa tu. Dan saya dah mula frust dan hampir meletakkan jawatan. Tapi amazingnya sebelum meletak jawatan, subhanallah, Allah pertemukan saya dengan sahabat saya, Cikgu Ika, Cikgu Nur Atikah Ishak. Masa tu kami memang dah lost contact lepas habis je diploma perguruan di Sultan Mizan Besut. Masing-masing dah balik di lapangan masing-masing, dah mengajar, kami dah lost contact. Yang amazingnya, orang kata cantik peraturan Allah ni, dia pertemukan saya dekat Facebook. Masa tu Cikgu Ika sentiasa upload hasil anak murid dia membaca. Dan yang paling saya rasa tercabar, dia tak upload anak murid dia baca bahasa Melayu tau. Dia upload anak murid dia baca bahasa Inggeris. Oh, jealous lah kan? Oi, tercabar lah kan? Saya kata, ya, sebab kami satu kelas. Masa buat diploma, kami satu kelas. Mengajar benda yang sama. Lecturer pun sama. Kenapa anak murid kami ni hasilnya tak sama?
Kan tadi blame anak murid kan? Blame anak murid. Masa tu ego tinggi, tak salahkan diri sendiri ni sebab dah cikgu kan. Hebat dah jadi cikgu ni. Anak murid ni lah yang salah. Saya tak salah dah. Kaedah yang saya guna tu pun dah betul dah. Sebab tu je kaedah yang ada untuk ajar anak membaca. Subhanallah. Mas dah tak tahu kaedah lain. Tak tahu pun ni, memang saya tak tahu. Kaedah lain. Jadi yang mengeja ni ajar apa dulu? Bila apa? Nak ajar membaca, Mas akan ajar apa dulu kaedah mengeja? Of course saya kena ajar ABC. ABC kan? ABC sampai Z. Hafal. Yes. Dan saya berhadapan dengan kesukaran, itu pun nak ajar ABC tu, saya dah berhadapan dengan kesukaran anak murid saya ABC sampai Z secara urutan boleh, secara rawak tu. Bila tanya hafal mulut rawak, orang kata Cikgu Mas, hafal di mulut, ya? Ya, dia hafal kat mulut. Ya, betul. Dan masa itu memang dan saya punya pendekatan saya untuk pastikan anak murid saya kena ABC sampai Z memang drilling. Masuk kelas ABC sampai Z. Nak balik ABC sampai Z. Stres. Bagi tahu Cikgu Mas, backing ke tak Cikgu Mas masa mengajar anak murid guru membaca? Saya seorang yang garang. Bila kita ni dah garang dah. So bila dah guna kaedah anak murid ni, kita ni dah duduk sungguh-sungguh ajar ni, kita ingat cara kita dah betul ni kan. Cara kita ni dah betul, tapi anak murid tak dapat, lagi stres, lagi garang. So tegas nak. Saya agak tegas tau. Masa tu, anak murid saya sangat takut dengan saya. Tapi semua orang cakap, kelas teacher Mas semua bagus anak murid sebab semua berdisiplin. Dia tak tahu yang disiplin tu sebab dia orang takut kat cikgu sebenarnya. Ya. Cikgu nak suruh hafal ABC sampai Z kan? Ya, betul. Tapi masa tu saya maksudnya saya bernasib baik sebab kebanyakan parent dekat situ mereka tak kisah. Tak apa cikgu, tak apalah cikgu, tak apa teacher Mas, kalau degil gotel je. Gotel je, tak sampai gotel lah. Tapi backing lah, backing. Ya. Tapi sekarang dah lain kan? Sekarang kalau tak ngajar tu kita rasa rindu lah. Mesti nak mengajar kan? Ya, saya tak boleh. Walaupun dekat rumah ni dapat seorang pun tak apalah. Betul. Lepas tu nak sebut sikit pasal Cikgu Ika kita. Cikgu Ika lah di antara guru kemas ya, yang pertama sekali ikut kursus Bacalah Anakku dan Riizi. Cikgu Ika guru bekas juga ya. Cikgu Ika pun sekarang lisensi Phonics Smart Jengka. Cikgu Ika dulu guru tabika kemas Jengka 8. Jengka 8. Dia berusaha. Yes, dia berusaha bawa saya dengan suami saya, Tuan Haji, bawa pergi masuk ke Jengka 8. Dia kumpulkan cikgu-cikgu kemas. Dia nak perkenalkan kaedah fonik supaya lebih ramai budak boleh baca. Dia nak kawan-kawan dia yang lain pun mengajar macam dia supaya lebih ramai dapat membaca. Itu yang Cikgu Ika mula 2014. Teacher Mas tercabar terus mula 2015. Tak tunggu dah. Tak tunggu dah. Tak tunggu dah. Okey. Tapi yang saya seronok sangat, saya tengok kejayaan Cikgu Mas tu melalui Facebook, budak-budak dapat membaca walaupun masa tu you pregnant tahun 2015 kan? Ya betul, 2015 saya pregnantkan anak nombor 3, Azahra. And I ask you, kenapa berjaya begitu sekali? Apakah benda yang Mas buat berjaya? Sebab ada orang kata, saya pun ikut kursus Bacalah Anakku Riizi, tapi kenapa saya tak berjaya? Jadi kita nak dengar daripada Cikgu Mas. Cikgu Mas, kenapa berjaya? Subhanallah, kejayaan tu bukan datang dari saya. Saya hanya asbab sahaja. Kejayaan itu, tiba-tiba sedih pula. Sebenarnya kejayaan tu datang daripada ibu ayah diorang sendiri sebenarnya. It's not daripada saya. Saya cuma berusaha untuk memandaikan anak bangsa saya ketika itu untuk membaca. Saya ada 35 orang anak murid Kak Nik dengan kelas yang macam Tempik. Itu bukan saya kelas. Pergi ke sana. Itu adalah dewan makan sebenarnya. Kat belakang tu dewan makan, saya ada 35 orang anak murid umur 5 dan 6 tahun. Dan pada ketika itulah saya membuka mata yang sebenarnya saya tak mampu.
setinggi mana pun ilmu yang saya ada, saya tak mampu nak memberi pendidikan yang terbaik kepada 35 orang anak ini jika parents mereka tak bersama-sama dengan saya. So kejayaan anak ini sebenarnya adalah hasil usaha mak ayah diorang melalui saya. Apa yang saya buat, saya baru dapat ilmu tu daripada Tuan Haji masa tu. Saya pun tak yakin saya boleh buat ke tak boleh buat. Tapi Benda baru. kalau saya seorang memang tak ada keyakinan. Macam Kak Nik lah, nak buat, nak live seorang-seorang tu tak yakin lagi. Tapi mula dulu. Yang penting mula dulu. Dan bila dah mula, sikit demi sikit Allah lorongkan jalan, bagi idea, terus saya invite parents pada ketika itu dalam grup WhatsApp. Saya invite parents dalam grup WhatsApp, saya bagi tahu parents sebenarnya saya kata saya baru balik daripada kursus, nak ajar anak membaca, kaedah yang terbaik lah saya kata, kaedah fonik. Jadi saya nak minta ibu ayah kelas saya lah saya kata untuk bersama-sama dengan saya pun masih belajar. Kita sama-sama belajar untuk pastikan 35 orang anak kita dalam kelas tu boleh membaca bukan sahaja bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So, saya jadikan bahasa Inggeris sebagai KPI untuk saya cabar diri saya supaya orang kata saya berusaha. Aku tak boleh pastikan anak murid aku boleh baca bahasa Melayu saja, tapi bahasa Inggeris juga. Dan Kak Nik, paling best is sepanjang saya mengandung Azhara awal tahun tu, saya dah buat perancangan. Sebelum bersalin, aku kena pastikan anak murid aku ni boleh baca, dah tamat bahasa Melayu. Masa tu, saya kata, Azhara lahir bulan 8. Bulan 6, anak murid saya semua tamat. Bacalah anakku buku 8. Alhamdulillah. Dan dalam masa yang sama, ketika itu saya dah ajar sebut-sebut bunyi bahasa Inggeris re-easy. Bulan 8 meletup. Dah beranak, tak boleh buat apa dah. Tapi amazingly bulan 11 semua anak murid 6 tahun saya tamat buku re-easy 8. Saya tak ajar sebab saya dalam cuti. Bulan 8, 9, 10 saya dalam cuti. Siapa yang ajar? Siapa? Mak ayah dia orang. Saya dalam pantang setiap hari saya terima video dekat WhatsApp group. Anak murid saya membaca. Mak dia yang ajar. Sampai 3 bulan. Itu hasilnya. That is why I said, we as a teacher, kita tak mampu. Tapi kalau ada parents sama-sama, insyaAllah kita mampu untuk menghasilkan anak bangsa yang mampu membaca bukan sahaja bahasa Melayu, tapi bahasa Inggeris juga. Yes, a very important point yang selalu saya sebut-sebut. That it's the responsibility of a teacher nak cari kaedah terbaik untuk ajar apa-apa saja. And in this case, kita fokus kepada ajar membaca. Responsibility seorang guru. Tak boleh kata, tak apalah, aku dah 10 tahun, 20 tahun dah ajar kaedah yang sama. Anak murid tak berapa dapat, ada yang dapat, kita selesa. Kita tak kisahkan. So yang penting di sini, kita as a teacher, we have to have the attitude of I've got to find the best method for my child. Dan kaedah fonik ni Mas, macam yang Kak Nik selalu cerita dalam kursus, ialah kaedah fitrah. Mas tahu tak dulu bagaimana nak ajar membaca, orang tak ada kajian. Orang based on tradition. Cikgu rumah dulu ajar membaca, mengeja B.A. J.U.Ju, baju, ikut tradition dan ikut pemerhatian, observation. Tapi for the last 20 years dah ada kajian saintifik neuro. Di luar negara mereka boleh tengok dalam otak at the neuron level macam mana otak membaca. Ini yang saya jumpa pada tahun 1998. Masa tu dah terbit dah bacalah anakku. Dan kami dah buat dah cara mengajar, membaca dengan menggabung bunyi, kawan A jadi ma. Bila keluar artikel di mana Yale University di Amerika, one of the top universities, mereka kaji, mereka kata sebenarnya otak membaca dengan menggabung bunyi. Menggabung bunyi. Bahasa pertuturan, bukan ABC. Betul. So that's why as a teacher you got to have the attitude of I've got to find the best method. Tak tahu tanya, tak tahu belajar. Kemudian bila kita dah tahu, kita buat betul-betul, kita dapatkan ilmu buat betul-betul macam Mas buat, kemudian we need support parents. Teamwork dengan parents will help bring the anak-anak tu
to the highest level. Apa lagi Betul. kan? Guru Betul. dengan ibu. Sangat penting yang tu. Yes. Betul. So saya salute sangat ibu bapa di Tabika Kemas Kangkang Tebrau ya. Kak ni pergi kan? Yes. Jumpa dia orang, Kemaskan yes. Tebrau. Wonderful parents. Sampai sekarang mereka mencari teacher mas. Dah ada waste, cari rumah teacher mas kat mana. Adik pula nak belajar baca. Adik pula kan tak habis-habis. Itu dia sahabat semua yang sedang menonton ya. Kalau siapa tak kenal kami, saya Cikgu Nick Iliani. Saya penulis bersama Bacalah Anakku dan Be Easy Phonics. Dan bersama saya adalah guru hebat fonik, Teacher Mastura. Puan Kak Nick, ni ada soalan. Ada Ya. soalan daripada Puan Hidayah. Okey. Boleh tahu kita perlu ada target untuk anak-anak murid tahu baca selancarnya? Anak murid Kita kena ada bersamanya. target tak nak untuk tahu pastikan juga anak murid kita baca dengan lancar? Oh, dengan lancar. Ya, okey. Yes. Lancar. Okay. When we talk about reading, kita kena faham lancar mengambil masa. The most Yes. important thing is you teach them they are able to read first. Read Kalau dalam first. bahasa Inggerisnya, mendekod. Decoding. So bila dia tengok perkataan, dia boleh baca, itu buku. That is already reading. Okay? Hidayah, that is already reading. But if you expose them to more reading, sokongan kat rumah banyak kan, dia dapat pendadahan, latihan membaca lebih banyak, maka dia akan lebih lancar. So lancar ingat, it takes time. But most important pada peringkat awal is to make sure dia membaca dengan menggabung bunyi. Apa benda gabung bunyi ni Cikgu Mas? Ada orang tak faham? Apa benda pula gabung bunyi? Dan satu lagi Kak Ni, berkenaan dengan yang pasal lancar membaca tu kan, berbalik kepada literasi itu sendiri merupakan kemahiran membaca. So bila sebut kemahiran, ianya perlu diajar. So yang tadi tu kita dah ajar, we as a teacher, we as a parent dah ajar macam mana anak nak membaca, nak menggabung bunyi untuk jadi suku kata, nak menggabung suku kata untuk menjadi perkataan. Dan untuk lancar, bila sebut kemahiran, ianya tak cukup dengan diajar. Ianya perlu dilatih, ianya perlu dibimbing. So once anak dah tahu cara nak membaca perkataan, perlu ada latihan, perlu ada bimbingan, sokongan kat rumah untuk dapatkan kelancaran tu sebenarnya. Sebab ramai anak dia tahu baca, tapi ramai juga yang tak lancar membaca. Sebab apa? Sebab tak ada bimbingan, sebab tak ada latihan pengukuhan dekat rumah. Biasanya begitu. Ya. So penting sangat ibu ayah, nak lancar you got to support. Kalau tidak, memang dia akan slow. Betul. Ya. Dan kalau Mas tak salah, kefahaman akan datang bila anak dah lancar membaca. Betul tak Kak Nik? Betul. Kalau kita baca sangkut-sangkut, B-A baju, ju, baju, I-E, T-U, itu. Mana kita nak faham? Mana anak tu nak faham kalau kita baca tersangkut-sangkut, tersekat-sekat. But bila fonik, bila kita ada konsep gabung bunyi, bagi mereka yang belum biasa dengan kaedah fonik, anak-anak membaca dengan menggabung bunyi Menggabung bunyi. Jadi ma, jadi sa, dia terus baca masa. Jadi budak fonik bila dia menggabung-gabung bunyi, maka dia akan senang faham. They get it straight away. Itu yang beza kaedah fonik dengan kaedah lain, terutamanya kaedah mengeja di mana anak murid kena membatang B-A-bar, BIB, BUBU dan seterusnya. Sebab itu. Satu lagi ini lambat tu. Lambat. Lepas tu ada satu lagi. Ya, ada soalan lagi. Puan Nur Syuhada, anak saya confused kerana dekat rumah saya ngajar buku Bacalah Anakku. Tapi dekat Tadika cikgu ajar basic ABC, iaitu traditional lah, cara yang konvensional tu. So anak balik rumah suka argue. What say you Puan ni? Apa saranan Puan ni? Mas, this was your problem dulu, ingat tak? Masa mula-mula Mas guna fonik, Safiah your eldest pergi ke Tadika yang guna kaedah tradisional mengeja B-A-Bar J-U-Ju, kan? Betul tak?
Ya, Betul. yang selalu kami sarankan, and we told you the same thing, cakap ke anak yang mama ajar kat rumah ni pun betul juga. Kemudian mama kena pergi jumpa cikgu, bagi tahu cikgu, anak saya kat rumah saja fonik ya cikgu. Kita tak boleh paksa cikgu dia guna fonik kan? Jadi Betul. kalau anak saya, tolong bagi tahu anak saya yang saya ajar kat rumah pun betul juga. So Betul you got juga. to, Nosyada, you got to talk to the teacher yang menggunakan kaedah tradisional to support you also. Tetapi of Betul. course yang sebaiknya dua-dua pihak. Rumah kat rumah guna fonik, kat sekolah pun guna fonik, yang tu memanglah tak confuse anak. Tapi kalau terpaksa kita di rumah ajar fonik, anak di sekolah ajar kaedah lain, you have to be calm, jangan marah anak. Kalau dia tersilap sebut nama huruf, kita senyum aja, cakap mama nak bunyi. Macam tu aja ya. Jangan marah. Melalui pengalaman saya sendiri pun, Puan Syuhada, anak sulung saya tu saya jadikan testimoni. Masa tu dia umur 4 tahun dan dia dah kenal ABC dekat sekolah dia. Tiba-tiba saya nak guna kaedah fonik dekat rumah. Alhamdulillah menggunakan saranan daripada Puan Nik tadi tu. So saya maklum pada anak saya bila dengan ibu akan ajar kakak sebut bunyi. Dan ibu nak kakak sebut-sebut bunyi. Ibu nak dengar kakak sebut-sebut bunyi. Dan saya pun maklum pada anak saya yang cikgu dia ajar dekat sekolah ABC tu pun betul juga. Dan saya jumpa dengan cikgu anak saya bagi tahu yang Safiah dekat rumah saya ada ajar sebut bunyi. Amazingly pada usia Safiah 5 tahun dia dah boleh membaca bahasa Melayu, tapi masa tu dekat sekolah cikgu dia baru nak masuk kepada membatang BA babi bu BIB. Dan masa pertengahan tahun Safiah dah masa tu dia 5 tahun, pada pertengahan tahun tu dia dah boleh mula menulis karangan pendek. Tak ada satu salah ejaan, dia tak bagi pada saya, dia hantar pada cikgu dia. Rupanya sebab dia nak stiker daripada cikgu, padahal mak dia pun cikgu juga ni. Kan? Dan dari situlah Allah lorongkan lagi, permudahkan urusan. Cikgu tu pun dalam masa yang sama belajar fonik juga. Ya, saya ingat saya turun ke JB, Cikgu Safiah pun datang ikut kursus juga, Masya Allah kan. Subhanallah. Betul. Cikgu tu boleh lihat sendiri betapa senangnya budak-budak yang menggunakan fonik membaca kan. So why you want to make it difficult for the kids, right? Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah untuk Nur Syuhada, dia berkata anak dia balik rumah suka argue. Why mama you using sounds kan? Kenapa teacher guna ABC maybe? So apa yang mama boleh buat macam ni? Mama tunjuk kat dia. Kalau mama sebut dengan a jadi ma. Jadi apa yang mama ajar ni sebenarnya kakak lebih senang untuk kakak membaca. So try to convince her because if she's 5 or 6, she can understand you. Kan? And then cakap kat dia, kalau kakak sebut MA, jadi ma tak? Cuba kakak sebut. Cuba semua sebut MA lah jadi, tak jadi ma. Itu dia. So if anak argue, tell them nicely because at the age of 5 and 6, they can already think. And ramai anak yang bila kita cakap macam tu boleh pun terima kan? Right? Betul. Itu dia. Dan support daripada cikgu tu pun sangat penting sebab anak ni dia lebih dominan kepada dengan cikgu dia sebenarnya. Dia nak juga dengar daripada mulut cikgu dia sendiri. Betul, apa yang Ibu Safiah ajar tu pun betul juga. Baru dia berlapang hati, berlapang dada boleh terima. And we hope begitulah di mana-mana pun di antara ibu bapa, pihak ibu bapa dengan guru-guru masing-masingnya berlapang dada. Work together because apa yang kita nak buat dan kita nak bantu anak itu kan. Betul. Bukannya cikgu nak hebat, ibu bapa nak hebat. Tak, we want the kids to be hebat kan. So we got to work together. Dan untuk ibu ayah yang mana kat rumah nak guna fonik, kat tadika anak belum lagi guna fonik, kami cadang. Boleh aja pergi jumpa dengan cikgu, bagi tahu cikgu saya jumpa satu kaedah ni, perkenalkan mereka kepada Facebook kami. We are more than willing to help them because kita bersama untuk bina bangsa Malaysia yang hebat membaca. Not only in BM kan, kita nak anak-anak kita hebat bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris and juga. Only fonik yang boleh memastikan anak kita lancar membaca, menulis dalam dua-dua bahasa sekaligus. Tadi ada satu question. Ada satu question yang kita tertinggal daripada saya dah lupa siapa mengenai about sounds bahasa Melayu dan English tu sama ke tak? Kan?
Daripada Nur Syuhada Suhaimi juga, adakah bunyian dari flashcard dari buku bacaan aku dan Rizie sama ke tak? Okay, what we are talking is bunyi dalam bahasa pertuturan. Saya dah bagi tahu bunyi, contohnya kalau bahasa Melayu, bunyi ceh ini wakilnya. Okay, kalau ceh. Jadi bukannya bunyi dalam buku atau dalam flashcard, maknanya simbol yang mewakili bahasa pertuturan ini dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ada yang sama, ada yang tak. Ya, 21 simbol sama, which is a lot already. A lot, sebabnya dalam lebih pada separuh bunyi yang sama dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Saya bagi contoh. Yes, bunyi b, bunyi b. Bahasa Melayu, when you say baju, baju, b. In English, when you say boy, b juga. So banyak yang sama, sebab tu yang Safiah boleh dapat membaca Inggeris. Bahasa Inggeris juga dengan cepat. Begitu juga dengan anak-anak tabika kemaskan kemas. Mas ajar bahasa Melayu tu dengan saya ajar bahasa Melayu. Yes, but you know what you were doing? You were building a reading circuit in the brain. Yes. Jadi ibu ayah sebenarnya ajar membaca ni bukannya latih to be ABC, hafal BA, BABI, IB. Actually, ini daripada kajian neuroscientist di luar negara, kajian mutakhir. Banyak lagi kat Malaysia ni orang tak tahu ya. Tetapi saya daripada tahun 1998 saya duk pong benda ni, bahawa this is the science of reading, that we have to build a circuit to teach your child to read, because your child are not born able to read naturally. Kita kena ajar dia. Kita kena ajar, dan bila ajar, nak ajar apa? Saintis dah cakap, ajar bunyi bukan ABC dulu. Jangan risau sebab bunyi tu kita kaitkan dengan simbol-simbol ABC. Simbol-simbol ABC juga. They have to see all these symbols. Cuma kita tak ajar nama huruf tu dulu, tak ajar B dulu, kita simpan. Kita ajar benda yang penting dahulu untuk mereka mudah membaca. Which is apa, Teacher Mas? Nak ajar apa dulu? Nak pandai membaca? Kena ajar sebut bunyi dulu. Ya, ajar sebut bunyi dulu. Ya. Dan bukan 21 bunyi. Ya, 21 bunyi sama in English and Malay. Untung 2 in 1. 2 in 1. Betul. 2 in 1. Kan? Ada so, soalan itu lagi. yang kita nak share this knowledge to all parents. Dan sekali lagi macam Teacher Mas sebut, tak cukup cikgu sebenarnya. Tak cukup cikgu saja yang tahu benda ni. Parents, when you support at home, when you know this, sebelum hantar ke tadika 5-6 tahun, parents dah nyanyi dah lagu-lagu. Dah start dulu kan? Buat persediaan awal. Persediaan awal. Ini yang kita nak. Kita nak build a nation of readers bersama dengan parents. Itu yang kita nak. Boleh tak parents? Siapa parents kat sini? Boleh jawab tak? Siapa boleh parents tak? kat sini? Everybody has to play a role. Okay? Before you send your kids to kindergarten umur 5-6 tahun, make sure parents kena tahu ada ilmu ni supaya kita simpan ABC dulu, kita ajar bunyi dahulu. Bunyi. Okay? Itu yang kita sebenarnya nak ia bukannya ianya bukan sahaja memudahkan pihak kita sebagai guru ataupun ibu bapa, dan kita sebenarnya memudahkan anak itu sepanjang proses dia belajar membaca. Sebab apa Kak Ni? Kita bila anak-anak kecil kan, bila sebut membaca je, semua macam baru sebut baca, muka dah berkerut tau. Takut sebab pada anak-anak membaca tu susah Kak Ni, membaca tu drill. susah. Lepas tu di drill. Sampai dia orang tak suka tau. Ni kalau apa? Jom kita baca, zak lari. Kalau ibu paksa pun duduk depan ibu, jom baca buku, berkerut muka. Sampaikan anak itu rasa membaca tu susah. Sedangkan sebenarnya tidak. Sekiranya kita beri persediaan awal, kita buat persediaan awal kepada anak, once anak dah ready, kadang anak dah ready, mak pula tak ready. Anak dah tak sabar nak belajar membaca. Sebab apa? Bila kita bagi persediaan awal tu kan Kak Ni, persediaan awal kepada anak-anak, kadang kita tak nampak anak ready. But it come naturally. Macam Azahra, saya tak nampak dia dah ready. Tapi setiap kali saya buat secara santai dengan dia, zap, cepat je dia masuk. Saya tak nampak dia dah ready. Tapi rupanya kesediaan tu dah ada. Come naturally selepas persediaan awal tu kita dah bagi. Iaitu PTRS tu, Play, Talk, Read and Sing.
seawal Yes. usia. Yeah, so ibu ayah please at home, saya selalu kata daripada umur 0 to 5 years lah kita kata kalau nak start ajar membaca dengan lebih serius sedikit. Make sure you play, talk, read and sing to your child sebagai persediaan awal untuk dia mudah membaca. So jangan ingat ajar membaca is just ajar ABC, drilling, budak pun stres. Dan Mas ingat tak bila kami kongsi cara mengajar membaca kaedah fonik bacalah anakku dan Read Easy, kami selalu pesan bahawa cara mengajar ialah dengan bermain. So how was your students dulu bila daripada kaedah dulu yang drilling ABC yang kena hafal beratus-ratus pola BA, BIB, when you change to phonic di mana we tell you when you teach make sure you banyak bermain. Jadi dia tak rasa pun dia sedang belajar membaca. What say you? Beza kelas teacher Mas dulu sebelum guna fonik dengan kelas teacher Mas lepas guna fonik. Sebelum guna fonik semua orang kata bagus masuk kelas, hantar anak kat kelas teacher Mas. Semua perangai elok-elok, diam je. Padahal diam tu sebenarnya anak-anak tu takut dengan teacher Mas. Tapi lepas teacher Mas dah guna fonik, kelas tu dah jadi, itulah kelas paling bising. Itulah kelas paling bising dekat Kangkar Tebrau. That's Itulah learning. kelas paling bising, itulah kelas paling happening, itulah kelas paling best, paling seronok. It's not anak itu saja seronok, dengan teacher Mas pun seronok. Sebab apa? Dah lama duduk dalam dunia sendiri, ya Allah stresnya dunia sendiri. Masa itulah dapat masuk dunia anak-anak tu, subhanallah bestnya dunia anak-anak tu. Iaitu dunia fitrah anak-anak itu adalah bermain. Yang mana dalam kaedah fonik gabung bunyi, pendekatan yang digunakan untuk mengajar anak membaca tidak dengan buku. Dengan buku, terlebih lebih kepada banyak kepada hands on activity. Sampai saya ni orang kata kalau cikgu kemas dulu bila sampai bahagian menulis, bagi buku tulis kat depan salin, bagi buku tulis kat depan salin, cikgu duduk. Lepas guna fonik saya tak ada masa nak duduk. ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun. Kalau dari segi penulisan, penyediaan bahan tak sama. Sebab tahap perkembangan mereka tak sama, 5 tahun dengan 6 tahun. Saya kena sediakan dua apa orang kata aktiviti yang berbeza. Tapi nak ngajar silibus yang sama. Which is perkara tu dia sampai satu kepuasan Kak Nik bila kita tengok budak tu seronok belajar baca. Lain betul lah. Kenapa sebelum ni semua stres bila sebut membacakan. Tapi satu kepuasan yang macam ya Allah nak lagi. Bila kita tengok budak tu seronok nak belajar baca. Teacher, nak buat apa lagi teacher? Teacher dah siap, nak buat lagi. Teacher esok nak belajar apa lagi? Nampak tak? Maksudnya semangat anak-anak tu telah merubah teacher Mas lah. Ya. Dulu kita ingat mengajar ni bila kita strict, kita tegas, kena duduk diam, we think the children are learning. They are not learning at all. You know, bila dia takut, dia tak happy, macam mana ni orang nak berhubung? That's why I always say to all of you, parents and teachers, nak ajar anak membaca, please simpan tanduk dengan taring, kan? Smile a lot, enjoy. You yourself also have to enjoy. Barulah Enjoy. Anak akan rasa nak belajar. And then tak adalah fobia belajar membaca ni susah dan sebagainya. Betul. It's fun kan? Fun. Automatically mindset kita berubah. Kena tahu cara. Betul. Dengan Facebook ni banyak ada sharing. a lot of hands-on activity dan bermain itu sendiri sebenarnya. Yes. Apa-apa pun bila kita belajar hands-on lebih cepat budak dapat. Itu sangat penting parents. It's not ramai yang tanya saya, buku satu ni nak habis selama mana, berapa lama nak spend kan. It's not about finishing books ya parents and teachers. It's about teaching kemahiran ya. Dan kemahiran yang dia kena ada untuk fonik, satu kemahiran dia kenal bunyi yang dikaitkan kepada simbol. Dia kena kenal ini ba, dia kena kenal ini ca, dia kena kenal. Kedua, yang paling penting, the key to reading, kunci membaca, dia kena boleh gabung, okey, Gabung bunyi. kawan A jadi ca. Bukannya hafal ca, bukannya eja CA. This is the two things yang dia kena ada. Sebenarnya dua kemahiran ini aja. Yes, dua kemahiran sahaja. Dua kemahiran besar ini sahaja.
Once And anak dah mahir gabung bunyi, bagilah bunyi apa pun, insya-Allah dia boleh baca. Ya, betul. That relates to building the reading circuit in the brain. Reading circuit Bila kita dah, in the brain. ya, circuit inilah circuit gabung bunyi. Kita nak bina circuit gabung bunyi. Kawan A jadi ca ini, inilah circuit yang akan digunakan bukan saja untuk membaca bahasa Melayu tetapi juga bahasa Inggeris. The neuron, scientist neuro has already found out that manusia menggunakan circuit bacaan yang sama untuk membaca dalam bahasa yang lain pun Mas. Sama. Cuba cek sikit komen-komen soalan-soalan Teacher Mas. Kak Nik ni tak berapa nak. Yang ni ada sorak. Puan mana tadi? Mana lebih mudah? Puan Mas, Cik Mas Diza ke Puan Mas Diza nak tanya mana lebih mudah? Nak ajar anak BM atau BI dulu? Mas jawab. Saya baca soalan, awak jawab. Takut pula kita. Okey, ajar anak mengikut bahasa pertuturan dia. Bahasa pertama pertuturan dia. Itu lebih mudah. Kerana apa? Sebab bahasa pertama pertuturan dia tu dia dah mula ada kefahaman dekat situ. So, kalau anak kalian bahasa pertuturannya adalah bahasa Melayu, ajar bahasa Melayu dulu lebih mudah kerana dah ada kefahaman di situ. So kalau dekat rumah dia bercakap bahasa Inggeris dan di tadika pun dihantar tadika yang menggunakan English media, boleh ajar bahasa Inggeris dulu lebih mudah gitu. Ya. Boleh? Nak tambah sikit. Sila. Nak tambah sikit. Ibu ayah, I know all of you want your children to read in English kan. Kalau boleh semua nak baca bahasa Inggeris. Tetapi sebenarnya bahasa Melayu kita mudah. Bahasa Melayu is a simple language. Saya dah kata kalau bunyi A ni sampai kiamat pun duk A. Kan? Tapi kalau English, huruf ni ada banyak bunyi. Apa? Ada 6 A ni bunyi. A bunyi A. Okay? Kalau ball, A bunyi O. Banyak bunyi. Yes. So bila kita ajar anak membaca dalam bahasa Melayu dahulu, we are building the circuit dan circuit ni mudah dibina. Mudah dibina. Satu simbol, satu bunyi. Ya, kecuali huruf E. Kecuali huruf E. Jadi bila bina circuit of reading menggunakan bahasa Melayu yang mudah, nanti nak ajar bahasa Inggeris, tak payah ajar. Tak payah ajar dah. Tiba-tiba boleh baca sendiri. Ya, bagi tahu bunyi yang lain aja. Bagi tahu aja in English this is ka. Dia tak baca cat, dia baca cat. Itu sebab dia. tu kelas membaca Teacher Mas, magic phonics. Tu dia. Because your experience when you use phonics, it was like magic. It was like magic. Yes. What? Fikrah. Berdasar kepada kajian sains mengatakan bahawa otak membaca dengan menyebut bunyi, menggabung bunyi, bukan ABC. So bila kita ajar ikut fikrah, kita mengajar mudah, anak belajar pun mudah. Nak susah buat gapo agak? Banyak kerja lain lagi kan? Betul. Sebab kalau ikut pengalaman Mas mengajar cara mengeja tu kan Kak Nik, even sampai di graf diphthong pun kita selagi kita tak bagi tahu BANG tu bang, sampai sudahlah dia tak tahu itu bang. Itu pun kalau dah bagi tahu, kalau bagi tahu BANG tu bang, itu kalau dia ingat, kalau dia hafal, kalau dah tak ingat, kalau dah macam banyak sangat dah dalam kepala ni, dah block dah. BANG tu bang, BING tu bing, bang bing bung 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 tak bangun dah. Cikgu pun bung juga. Itu tapi yang ramai. Magicnya phonics, once dia tahu beh dengan A tu jadi ba, tambah je kat belakang, terus automatik baca sendiri je bang. Ya. Dan bagi parents yang baru nak guna, just follow, bacalah anakku, kita dah susun secara perinci. Dan kami dah bagi buku panduan, tolonglah buka, tengok buku panduan. Dan kita ada support center di www.readnetwork.com. Kat situ kami bagi percuma, ibu ayah. We want you to be able to teach, to help kan your children to read. Kita bagi sebut bunyi. Sebut bunyi untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada 44 bunyi, itu semua bagi. Saya dah sebut bunyi, boleh dengar percuma. Kemudian ada lagu fonik. Kalau kita nak ajar anak kita mesra bunyi daripada kecil, abu ada ayam aa pun ada. PTRS, sing.
sing lagu Abu Ada Ayam tu. Sing. Yes. Dan lagu Cory Cat dan English pun ada. Nak apa lagi? You have to take the opportunity, guna, kemudian you have to know bila ajar membaca kena systematic. It's not touch and go phonics. Not touch and go phonics, Teacher Mas. Apa Touch dia and go phonics tu macam mana? Dia ingat bila dia ajar anak ini contohnya bahasa Melayu, dia ajar dah banyak bunyi, dengan sendiri tu budak boleh membaca. Oh It's tidak. Biasanya kita kena struggle. Struggle tu tak struggle sangatlah, sebabnya dia tak struggle pun sebab banyak hands on activity dan sambil bermain sebenarnya. Cuma kena, orang kata kita kena bersungguh sikit masa buku 1 dan buku 2 untuk pastikan anak mahir gabung bunyi masa dalam buku 1, buku 2 tu. Dan biasanya masuk buku 3, buku 4, buku 5 dia orang dah jalan sendiri. Yang itu yang saya rasa suka sangat tu. Dan kat situlah satu kepuasan untuk saya. Sebab apa? Saya dah bersungguh-sungguh buku 1 dan buku 2 untuk fahamkan mereka dengan konsep gabung bunyi itu sendiri. Once dia dapat konsep gabung bunyi tu, ibu ayah dia orang boleh baca sendiri. Ini baru betul nak kata baca sendiri. Dia bukan kita tak ajar terus boleh baca, tak. Kena ajar dulu. That is why buku 1 dan buku 2 kita kena mantapkan gabung bunyi anak-anak dengan kena banyakkan aktiviti pengukuhan gabung bunyi itu sendiri. Masa buku 1, buku 2 tu je. Lepas pada tu, kalau dia tahu tu buku 3 ada ceh kan. Bila sebut ceh dengan saya tak sempat lagi nak kawankan ni ceh dengan ni. Oh, dia dah baca ta dah. Betul. Cubalah. You can see the magic of phonics. Kat situ yang key best. to reading, gabung bunyi. Tapi kalau ibu ayah guna buku, paksa ada anak duduk, baca satu persatu dalam buku, excited, anak saya dah baca buku 1 dalam 1 hari, that is not reading. Hafal buku tak boleh. Hafal tak jadi. Macam mana nak tahu anak hafal? Macam mana kita nak tahu anak tu hafal membaca? Katakan dia dah baca buku, sekarang dia dah baca buku 3. Cuba bagi balik buku 1, dia boleh baca ataupun tak. Ataupun bagi balik buku 2, dia boleh baca ataupun tak. Kalau buku 2 tiba-tiba dia dah sangkut balik, maksudnya anak itu membaca bukan dengan cara, sebab anak tu mahir ataupun dia faham konsep gabung bunyi, tapi kemungkinan besar anak itu hafal. Bila anak hafal, kalian akan berhadapan dengan kesukaran untuk anak terus membaca isnot sampai buku 4, buku 5. Nanti dia nak masuk buku 6. Suku kata tertutup tu, you akan berhadapan dengan kesukaran kat situ. Sedangkan kalau kita guna pendekatan yang betul, kita guna cara yang betul, kita mantapkan kemahiran ataupun konsep gabung bunyi itu betul-betul ketika anak masuk buku 1, buku 2, sepatutnya there is no issue anak phonics tak boleh membaca suku kata tertutup. Sebab nak bagi dia graf pun dia boleh baca dah masa tu. Pun dia dah boleh baca. Tapi disebabkan tu semua dalam buku 8, so kita hold dulu. Tak apa, kita baca suku kata tertutup. Tapi ketika itu, kalau anak dah betul-betul mantap konsep gabung bunyi, bagi bunyi apa pun, dia dah boleh baca. Sebenarnya. Betul. Setuju sangat. Macam anak saya nombor 4, Nur Syahira, saya panggil dia Dek-Dek, sekarang dah masuk 3 tahun. Amazingly, Dek-Dek punya prestasi dari segi gabung bunyi secara lisan lebih cepat daripada kakak-kakak dia yang lain. Kakak dia masa umur 3 tahun, saya yang kena gabungkan. Ba baru dia boleh sebut ba, ju baru boleh sebut ju. Tapi Dek-Dek, saya kata Dek-Dek, karate ku. Karate, Dek-Dek boleh sebut bunyi apa yang ada dalam ku. Ku. Dek-Dek yang karate, Dek-Dek yang gabung bunyi. Subhanallah. Sebab apa? Sebab tadilah membaca dengan cara menggabung bunyi. Otak membaca dengan cara menggabung bunyi. So bila saya buat PTRS, bila saya sentiasa latih gabung bunyi secara lisan dengan anak saya seawal usia 1 tahun, subhanallah, I'm sure sampai satu masa once Dek-Dek dah bersedia nanti, dia sama level dengan kakak-kakak dia 4 tahun dah boleh baca. Stress free. Amazing kan? Dan saya nak pesan ibu ayah, when we are sharing this, we are very excited.
Tapi bukannya kami buat sepanjang masa dengan anak. Nanti ada yang kata, ya Allah kecil-kecil nak ajar membaca. It's not even like 10 minit pun dengan anak kecil. Seminit 2 minit je. Seminit 2 minit. Kadang-kadang sekali dua kali sehari. Tapi we do it all the time, kadang selang hari, because we know what to give them. We know we should Berterusan. Ya, berterusan. So bila kita prep anak kita macam tu, bila dia masuk tadika umur 5, bila cikgu nak guna fonik secara sistematik, terus saja jalan like magic. Macam tu je. Betul. So ibu ayah, tips nak pastikan anak kalian seronok. It's not seronok. Nak pastikan anak kalian boleh membaca, mahir membaca dengan mudah, dengan cepat, adalah kena pegang satu. Cari kaedah cara macam mana otak membaca. Once you know cara macam mana otak nak membaca, once you know dia punya teknik dan langkah dia, itu akan lebih mudah sebenarnya. Ya. A good tip. Dan be careful sekarang. Ada pula macam-macam mazhab fonik, Cikgu Mas. Betul? Mazhab fonik. So, yang fonik yang fitrah is fonik gabung bunyi, di mana anak diajar bunyi paling kecil dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dan mereka membaca dengan menggabung bunyi-bunyi kecil menjadi perkataan. Bukannya fonik suku kata. Sekarang ada mazhab baru. Tidak. Betul. Jadi bagaimana parents nak check? You kenalah pergi sembang dengan guru sekolah kan, ataupun tengok apa benda yang cikgu kat tadika tu bagi. Kalau dia bagi anak kita hafal baca, itu bukan fonik walaupun dia claim fonik. It is not fonik. Itu adalah kaedah suku kata. Yang ini saya maklumkan secara terbuka. So sebab parents, you hantar anak ke tadika, you bayar dengan jumlah yang banyak tiap-tiap bulan. So please, teacher faham kalian sejak kebanyakan parents yang memang nak cari tadika guna kaedah fonik ni, bila sebut je, bila dia pergi tadika, cikgu ajar nak baca guna kaedah apa, guna kaedah fonik, terus daftar. Teacher pesan, kalau ajar fonik kena tengok, sebab kadang ada tadika fonik pada bunyi sahaja. Foniknya pada bunyi sahaja. Bila nak membaca tidak menggabung bunyi. Bila nak baca patah balik kepada hafal suku kata. So that one is not kaedah fonik gabung bunyi yang kami maksudkan untuk buku Bacalah Anakku. So kalian kena pastikan cikgu tu sebut kami ajar anak baca guna kaedah fonik, sebut bunyi dan macam mana nak ajar dia baca perkataan tu cikgu? Kami akan gabung bunyi. So bila dia sebut gabung bunyi, bila dia claim gabung bunyi, insya-Allah itu betul lah kaedah fonik gabung bunyi. Tapi kalau disebut hanya fonik sahaja, sebut-sebut bunyi sahaja, tapi bila nak baca masih lagi hafal suku kata, that is not kaedah fonik gabung bunyi. So kat sini Kak Ni, mungkin untuk soalan yang terakhir lah kita boleh ambil sebab kita pun dah hampir 1 jam bersama ni Kak Ni. Ya. Betul. So ni ada yang tanya, teacher, ada cikgu tadika yang komen biasanya anak yang belajar kaedah fonik ni akan ada masalah untuk menulis perkataan dengan baik berbanding dengan anak yang belajar kaedah mengeja. Is it true? Kalau kita yang experience kita, not at all true, kan? Not at all true. In fact, budak mengeja itulah yang confused. Bila nak tulis BG as in BIJI, dia akan tulis huruf B dengan huruf G saja. Sebab dia confused dengan nama huruf ABC. Budak fonik kalau sebut B, dia tahu B is B and E. G is J dengan I. Yes, betul. Selalunya ibu ayah saya nak cakap, minta maaf lah for those yang mengatakan budak fonik tak pernah menulis ni. Sebenarnya diorang they don't know sebenarnya fonik yang sebenarnya. So they assume. Yes. Ataupun they expect budak, let's say budak baru belajar fonik, baru boleh baca, they expect budak ni pun boleh menulis dengan hebat, dengan tepat. Sepatutnya kita bagi ruang. Kalau di tadika pandai membaca dengan lancar, don't expect all of them can spell, boleh mengeja, buat imla dictation dengan baik. You have to give them masa. So tahun 1 dan sebagainya, cikgu bimbing mereka untuk menulis perkataan dengan lebih baik. So sometimes this kind of miscommunication menyebabkan
ada guru-guru yang mengatakan bahawa Salah budak fonik faham tak terhadap salah faham. yes, Salah faham terhadap anak fonik salah itu faham. sendiri. Yes. And that's why we Ya, are betul. here always sharing dekat Facebook, dekat media sosial to make everybody understand apa sebenarnya keadaan fonik dan sebenarnya pasal mengeja ni kena satu lagi slot lah untuk bincang dengan parents Betul, tentang mengeja. pasal mengeja. Kita pun ada mengeja. Kita pun ada ajar anak menulis dengan cara mengeja ala fonik, dan mengeja ala fonik lebih tepat. Penulisan anak fonik dengan menggunakan pendekatan mengeja ala fonik itu lebih tepat. Penulisannya lebih baik. Saya tak kata anak orang lain, saya cakap pasal anak saya sendiri. Kalau nak kata teacher Mas anak sendiri, teacher Mas yang guna. Anak murid Tadika Kemas Kangkang yang mana 35 orang itu merupakan kita boleh kata anak-anak dari kita panggil rumah mereka pun macam rumah-rumah setinggan je. Tapi diorang punya penulisan lebih baik daripada anak-anak di tadika swasta. Kalau kita sebut Khamis, when I say okay all of you tulis Khamis, diorang akan tulis dengan tepat Khamis. Sebab apa? Sebab cikgu dia pun dah sebut betul Khamis. Hanya cikgu fonik sahaja yang akan sebut betul Khamis. Sebab apa? Sebab cikgu fonik tahu KH bunyi dia Kh. So takkan baca Kamis, takkan sebut Kamis lagi. Kebanyakan anak yang menulis, kalau anak yang diajar cara mengeja, biasanya dia orang akan mengeja Kamis. Tu pun kalau dia tak hafal. Dia tak hafal Khamis, dia akan tulis Kamis, Kamis. Tapi kalau anak phonics Khamis, dia akan tulis dengan betul Khamis, Khamis. Lebih tepat. Sebab apa lebih tepat? Sebab untuk dia menulis simbol tersebut, dia kena tahu bunyi tu sendiri. Tak perlu tahu ABC, sebab daripada ABC kadang dia boleh bertukar. Sebut kita nak sebut Khamis, tapi dia dengar Kamis. Tak ada beza KHA dengan KA itu sendiri. Sebab apa? Sebab sebab anak tu tak boleh nak bezakan bunyi KHA dengan KA tu. Tapi bila kita belajar sebut bunyi, KH kita tahu bunyi dia Kh. Kalau K tu kita tahu bunyi dia K. So itu beza dia. Jadi biasanya penulisan anak phonics yang diajar dengan cara phonics yang betul, yang diajar mengeja ala fonik yang betul, insya-Allah takkan ada isu untuk menulis dengan baik, insya-Allah. Sebab anak saya Nur Safiah mampu menulis karangan pendek ketika usia dia 5 tahun. Nur Ain Syakirah pun sama, dan sekarang turun kepada adik dia Nur Safirah Azhara 5 tahun yang sekarang ni dah sedang membaca advanced level, dan untuk bahasa Melayu, all the words bahasa Melayu dia dah boleh menulis dengan baik. InsyaAllah akan ada masa nanti teacher akan share penulisan Az-Zahra 5 tahun. Jadi kita jangan salahkan cikgu yang claim anak phonics tu menulis orang kata tak berapa nak baik daripada anak mengeja. Mungkin ilmu fonik yang ada tu tak cukup, ataupun tak ada ilmu yang sebetulnya tentang KFGB itu sendiri. Ataupun murid tu belum tamat lagi belajar membaca dan menulis dengan baik. Betul. Give them time. Ada beberapa faktor. Beberapa faktor yang kita kena ambil kira juga. Betul. Anak-anak ni baru 5-6 tahun kan, give them space kan, give them masa, jangan stress them too much. Okay Mas, kita ni dah nak habis masa Mas. So betul, betul. Kita nak buat apa? So, present. Sebelum kita akhir kita punya sesi santai kita pada petang ini, saya nak minta Puan Nik untuk bertanyakan soalan. Saya ada 3 hadiah yang saya nak bagi, iaitu reward chat dan checklist, reading checklist tu saya nak bagi kepada peserta yang bertuah. Okey, Kak Nik akan bagi soalan. Jadi kita akan tengok berdasarkan komen pertama yang menjawab soalan tersebut, orang tu dikira pemenang. Dan sekiranya orang tu dah menang, dia dah tak layak untuk menjawab soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 lagi dah. Nombor 2 dan nombor 3 tu dah tak boleh dah kalau dia dah berjaya menjawab soalan yang pertama. Sama juga kalau dia dah berjaya menjawab soalan yang kedua, dia dah tak layak untuk menjawab soalan yang ketiga. Okey, boleh? Boleh. Mana hadiah? Tunjuklah sikit, orang nak tengok. Hadiahnya tak sampai lagi, subhanallah.
baru naik lori malam ni, esok pagi baru sampai. Tapi teacher dah tunjukkan dia punya gambar chart dia tu. InsyaAllah. Okay. Okay, Alright. boleh. Okay. Yang ada Baik. hari ni smart wheel sahaja. Yeah. But insyaAllah for those yang selepas ini bermula pada minggu hadapan, for those yang mendapatkan smart wheel Magic Phonics ni dengan teacher, automatically akan dapat 2 chat yang teacher cakapkan tadi tu. Okay. Tapi Terima untuk kasih hari Teacher ni, Mas. untuk hari ni bukan smart wheel. Untuk hari ni teacher nak bagi kepada 3 orang pemenang bertuah yang berjaya menjawab soalan daripada Kak Nik dan saya sendiri. InsyaAllah saya akan hadiahkan reading checklist dan juga reward chat untuk kalian. Alright. Okay, so Kak Nik bagi 2 question, you bagi 1 question. Okay, boleh? Boleh? Boleh, Okay. boleh. Alright, ready semua? Soalan pertama. Apakah kaedah yang digunakan oleh Teacher Mas yang magic sangat sampai budak-budak dia semua boleh membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? Kaedah apa? Soalan pertama. Soalan pertama, kaedah apa yang Teacher Mas guna untuk ajar anak tadika kemas kakao membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris? So kita akan pilih komen yang pertama ya. Komen yang pertama. Yeah, kita dah dapat pemenang bertuah, Teacher Noi. Teacher Noi, congratulations. Teacher Noi, kaedah fonik gabung bunyi. Tepat sekali. Berikan tepukan gemuruh tanya Teacher Noi. So Teacher Mas ambil dulu. Yang pertama Teacher Noi. So nanti harap Teacher Noi PM teacher ya. Teacher Noi yang soalan pertama. nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Beri maksud fonik. Beri maksud fonik. Fonik, ya. Yeah. Apa itu fonik? Cepat. Apa itu fonik? Apa itu fonik? Soalan nombor 2. Muhsin iltizam. Yes. Bunyi. Bunyi, yeah, kita terima. Itu yang maksud yang ringkas. Muhsin bunyi, ya. iltizam. Tahniah Muhsin iltizam. Muhsin iltizam dengan Teacher Noi, harap nanti PM teacher ya. Okay. Teacher Mas, you give one last question. Okay. Soalan yang terakhir. Macam mana anak fonik membaca? Macam mana anak fonik membaca? Soalan nombor 3. Kak Nik, gabungan bunyi dan ejaan boleh terima ke? Gabungan bunyi dan ejaan. Okey, kita terima gabungan bunyi. Oh, ini bukan jawapan lagi. Itu jawapan untuk soalan nombor 2 tadi. Norida Samad. Betul. Norida Samad, gabung bunyi. Yeay! Yeah. Nombor 3, Norida Samad. Anak phonics membaca dengan cara menggabung bunyi. Yeay! Best. InsyaAllah Teacher Noi, siapa lagi tadi? Teacher Noi, Muhsin dengan Puan Norida, harap boleh PM teacher personally dekat teacher punya Facebook, Teacher Mas Surail Latif, untuk claim hadiah. InsyaAllah esok teacher akan terus post. Sebabnya reward chat tu malam, insyaAllah malam ni akan sampai. Atas lori lagi tu, atas jalan lagi. Alhamdulillah. So kita nak ucapkan terima kasih semua kerana sudi bersama kita ya. Lebih daripada sejam ya kali ni Teacher Mas. Thank you so much everybody. We really enjoy it, you know. Kak Nik, Mas pasti hari ini sahaja tak cukup perkongsian tentang kaedah fonik itu sendiri, dan Mas harapkan Kak Nik terus berkongsi tentang kaedah fonik Bacalah Anakku ni. Teruslah mewawarkan, teruslah berkongsi, bercerita tentang kaedah fonik ini agar ramai lagi, I'm sure ramai lagi parents di luar sana yang masih orang kata dahagakan ilmu fonik itu sendiri, ilmu fonik gabung bunyi yang sebetulnya daripada Kak Nik sendiri. So I hope
I really hope yang Kak Nik takkan berhenti dekat sini dan kami grup Phonic Smart akan sentiasa menyokong Kak Nik. Kami akan sentiasa berada di belakang Kak Nik untuk Kak Nik terus memperjuangkan, terus berkongsi tentang ilmu fonik ini. So, jangan berhenti kat sini ya. Yes, yeah. I can never do it alone. I can never do it alone. Dah hampir 30 tahun ni, I have the support of everybody. Sekarang ada team Phonic Smart dan juga guru-guru yang di luar sana yang menggunakan fonik, gabung bunyi dah setengah tu dah lebih pada 10 tahun. Thank you so much. It is time for us untuk share dengan orang yang tak tahu supaya lebih ramai anak-anak bangsa kita dapat hebat membaca, hebat menulis, not only in BM but also in English. InsyaAllah sama-sama So, we build a pada yang nation of bersama-sama readers. kita pada hari ini, teruskan like, teruskan share, teruskan sebar perkongsian kita pada hari ini dan sentiasalah update page Bacalah Anakku dan Re-Easy ini untuk perkongsian-perkongsian daripada penulis buku Bacalah Anakku sendiri untuk hari-hari akan datang. Katanya besok ada nak buat sharing. Saya ada surprise. Pagi esok saya akan mulakan satu segmen live untuk teman you all yang pergi kerja pukul 8 pagi. Kejap aja. English ya. I want you to use English at home. So be with me on Bacalah Anakku Read Easy page. Dah pukul 8 pagi insya-Allah bersama Cikgu Nik. Thank you Pukul everybody. 8 Thank you pagi Teacher esok Mas. bersama dengan Cikgu Nik untuk kelas bahasa Inggeris. Gitu. Alright. Santai-santai. So Kak Nik, itu sahaja. Ya. Saya nak ucapkan Terima terima kasih. Saya berbesar hati. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Nik yang sudi menjemput saya untuk santai fonik pada petang ini. InsyaAllah pada hari-hari akan datang teruskan berkongsi. Esok jangan lupa sahabat-sahabat semua bersama dengan Teacher Nik, bersama dengan Cikgu Nik esok pagi pukul 8 pagi akan 8 ada pagi. 5 ke 10 minit sesi untuk bahasa Inggeris bersama dengan kalian. Dan Ya. insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama dengan sahabat Phonic Smart yang lain pula untuk Betul. perkongsian amazing story of Bacalah Anakku dan Re-Easy Phonics. Terima kasih daripada saya. Segala kekurangan, kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Dan Kak Nik, sila boleh tutup dah. Ya, terima kasih semua. So kita sudahi dengan tasbih kafarah. Thank you everybody. Thank you. Have a good day. InsyaAllah I'll see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Bye. Assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih Kak Nik.